Senjata api bermula di Cina pada abad ke-9 dengan penggunaan tombak api, sejenis tabung yang diisi dengan serbuk letupan. Menjelang abad ke-13, Mongol membawa teknologi serbuk letupan ke Timur Tengah dan Eropa. Pada tahun 1326, bedil pertama muncul di Eropa. Sementara itu, Kerajaan Uthmaniyah dan Mamluk membangunkan meriam canggih yang menjadi asas kepada senjata api yang lebih berkuasa. Senjata api dipercayai tiba di Nusantara sekitar abad ke-14, dibawa oleh pedagang Cina, saudagar Islam, dan tentara Mongol yang menyerang Jawa. Empayar Majapahit dan Kesultanan Melaka segera menerima pakai meriam kecil seperti cetbang dan rentaka yang diinspirasikan oleh reka bentuk Timur Tengah dan Cina. Afonso de Albuquerque mendokumentasikan penaklukan Malaka pada tahun 1511 dalam karyanya Comentarios do Grande Afonso de Albuquerque. Dalam catatan ini, beliau memperincikan kekayaan besar yang dirampas, termasuk lebih daripada 200.000 cruzados, serta kira-kira 3.000 meriam gangsa dan besi. Senjata artileri ini terdiri daripada pelbagai jenis, seperti esmeril, meriam kecil atau rentaka, falconet, rentaka yang lebih besar, saker sederhana, meriam lela kecil, dan bombard, meriam lela berat. Afonso memuji kepakaran tukang besi Melaka dengan menyatakan bahawa mereka setanding atau lebih baik daripada tukang besi di Jerman. Beliau juga mengakui bahawa reka bentuk lafet atau pedati meriam Melaka lebih berkualiti. Selain itu, Portugis juga merampas 3.000 daripada 5.000 arquebus yang telah dibekalkan dari Jawa. Selepas kejatuhan Melaka pada tahun 1511, terdapat beberapa catatan Portugis yang menyebut jumlah dan jenis senjata yang dirampas oleh mereka. Tome Pires, seorang ahli farmasi dan penulis Portugis yang tinggal di Melaka, merekodkan kekuatan ketenteraan Melaka dalam karyanya Suma Oriental. Beliau menggambarkan bagaimana Melaka mempunyai senjata api, meriam, dan teknologi bahan letupan yang canggih, diperoleh melalui perdagangan dengan Uthmaniyah, Gujarat, dan Cina. Duarte Barbosa, seorang pegawai dan penulis Portugis, di dalam karyanya Livro de Duarte Barbosa, sekitar 1516, turut merekodkan senjata yang dirampas di Melaka. Beliau menyatakan bahawa Melaka memiliki jumlah senjata yang besar dan banyak daripadanya dipengaruhi oleh teknologi Timur Tengah dan Asia Tenggara. Fernão Lopes de Castanheda ialah seorang sejarawan Portugis. Beliau juga menyatakan bahawa banyak senjata ini dihantar ke Goa atau digunakan untuk pertahanan Portugis di Asia. João de Barros, seorang lagi sejarawan Portugis, di dalam karyanya Décadas da Ásia, menulis tentang penaklukan Portugis di Asia. Beliau menekankan bagaimana Portugis mengadaptasi dan meningkatkan teknologi senjata mereka berdasarkan senjata yang dirampas dari orang Melayu dan kuasa serantau lain. Dengan kapasitinya yang besar, Afonso de Albuquerque memilih Flor de la Mar untuk membawa harta rampasan yang amat banyak dari istana Sultan Melaka kembali ke Portugal. Kapal itu berlepas dari Melaka pada akhir tahun 1511, belayar di sepanjang pantai timur Laut Sumatera. Ketika menghampiri Tanjung Timia di Kerajaan Aru, ribut dahsyat melanda, dan pada malam 20 November 1511, Flor de la Mar tenggelam ke dasar laut.
Walaupun Flor de la Mar membawa sebahagian besar harta rampasan, sebahagian dari senjata yang dirampas dihantar ke Goa dan digunakan oleh Portugis untuk memperkuat pertahanan mereka di sana. Kini masih lagi terdapat senjata-senjata api yang dijarah ini di museum-museum Eropah. Pembuatan senjata api di Melaka pada abad ke-15 hingga ke-16 memerlukan beberapa sumber utama, termasuk logam, bahan letupan, dan komponen kayu yang diperoleh melalui pengeluaran tempatan serta jaringan perdagangan yang luas. Bahan logam untuk pembuatan senjata. Besi digunakan untuk membuat laras senjata, mekanisme kunci, dan pengukuhan meriam. Sumber dari Patani dan Ligor, Sumatera, Borneo, dan Jawa. Timah digunakan untuk menghasilkan gangsa dalam pembuatan meriam, rentaka, dan lela. Sumber Semenanjung Tanah Melayu merupakan pengeluar timah utama dunia. Tembaga dicampur dengan timah untuk menghasilkan gangsa. Sumber dari Siam dan Cina. Bahan mesiu untuk bahan letupan. Sendawa atau potasium nitrat. Sumber dari India dan Cina. Kedua-dua wilayah ini adalah pembekal utama sendawa halus. Sendawa juga dihasilkan daripada tahi kelawar di dalam gua batu kapur, belerang atau sulfur. Sumber dari wilayah gunung berapi di Jawa dan Sumatera yang mempunyai deposit sulfur semula jadi. Juga diimport dari dinasti Ming melalui perdagangan. Arang kayu. Sumber kayu keras tempatan. Arang berkualiti tinggi diperbuat daripada kayu keras padat dari Borneo, Sumatera, dan Semenanjung Tanah Melayu. Komponen kayu untuk bahagian senjata dan pedati meriam. Kayu diperlukan untuk membuat bahagian belakang bedil dan untuk gerabak meriam. Sumber dari kayu jati, merbau, bakau, dan kayu keras yang lain. Tenaga mahir dan pembuatan. Melaka memiliki industri pembuatan senjata api yang maju, diterajui oleh tukang besi dan pandai besi Melayu tempatan. Mereka mengambil ramai tukang-tukang dan pekerja-pekerja dari Jawa dan Aceh yang mahir dalam pembuatan meriam gangsa. Melalui hubungan perdagangan dengan Uthmaniyah dan Gujarat, pengaruh kaedah muatan belakang atau breech loading mula berkembang. Isian muncung atau muzzle loading. Penembak menuangkan serbuk letupan ke dalam hujung laras bedil. Sukatan yang kerap dipakai adalah 1:3, di mana berat serbuk letupan adalah 1/3 dari berat peluru. Untuk memastikan serbuk letupan terbakar sekata, penembak memasukkan gumpalan sabut kelapa sebagai penebat ke dalam laras. Pelantak yang dibuat dari besi atau kayu digunakan untuk menolak gumpalan sabut hingga rapat ke serbuk letupan. Penembak memasukkan peluru ke dalam hujung laras bedil. Sabut penebat sekali lagi dimasukkan dan pelantak digunakan untuk menolak sabut agar mampat. Ini adalah untuk memastikan pembakaran serta letupan yang sempurna. Penembak akan menaburkan sedikit serbuk letupan ke dalam lubang penggalak di bahagian belakang laras. Untuk melepaskan tembakan, sumbu pencucuh yang terbakar perlahan diletakkan pada lubang penggalak. Prosesnya lambat kerana setiap tembakan perlu diisi semula secara manual. Muatan belakang atau breech loading. Peluru dan serbuk letupan yang sudah disukat diletakkan ke dalam sebuah bekas yang diperbuat dari kertas atau logam yang dipanggil cartridge peluru. Cartridge peluru ini dimuatkan dari belakang laras melalui ruang khas yang dipanggil dapur bedil.
Besi pengunci atau baji dipasang untuk memastikan ianya terkunci rapat. Ianya lebih pantas untuk dimuat semula, membolehkan tembakan lebih kerap. Pada tahun 1500, kaedah muatan belakang atau breech loading ini masih belum diguna pakai oleh pembuat senjata dan meriam di Nusantara. Jumlah senjata dan meriam muatan belakang yang ada di Melaka ketika itu adalah sangat kecil dan dipercayai diperolehi melalui perdagangan dan perhubungan diplomatik dengan India dan Timur Tengah. Bedil merupakan senjata api awal yang digunakan di alam Melayu. Dipengaruhi oleh teknik pembuatan senjata dari Cina, India, dan Timur Tengah. Ia merupakan sejenis meriam tangan, sebatang tiup logam yang dipasang pada kayu atau buluh sebagai pemegangnya. Bahan yang digunakan adalah gangsa, lebih tahan karat, lebih kukuh. Besi, kurang digunakan karena mudah berkarat. Kayu atau bulu, pemegang senjata. Meriam galah adalah bedil yang dipasang pada penghujung batang kayu atau bulu. Panjang galah adalah sekitar 1,5 ke 3 meter. Istinggar. Istinggar adalah bedil panjang. Nama istinggar meminjam kata bahasa Portugis espingarda yang berarti senjata api. Istilah ini kemudian disesuaikan sebutannya menjadi estingarda, akhirnya kepada setinggar atau istinggar. Ia adalah senapang laras panjang dengan sistem kancing sumbu yang diperkenalkan ke dunia Melayu melalui perdagangan dengan Uthmaniyah dan Portugis. Ia merupakan versi tempatan bagi musket Eropah. Rentaka atau lantaka. Ia adalah sejenis meriam kecil dan ringan, biasanya dipasang pada cagak untuk diputar dan dihalakan dengan mudah. Ia digunakan secara meluas pada kapal perang dan benteng pertahanan. Bahan yang digunakan adalah gangsa, lebih tahan karat dan kukuh. Besi digunakan dalam model kemudian. Lela ialah meriam bersaiz kecil dan sederhana, lebih besar daripada rentaka dan sering digunakan dalam kubu pertahanan dan kapal perang. Bahan digunakan gangsa, paling biasa digunakan. Besi digunakan kemudian. Lela rambang atau jala rambang. Lela rambang ialah versi lela yang direka khas dengan muncung pemuras yang mengembang atau flared untuk menembak peluru penabur, scatter shot atau grape shot. Dadu-dadu adalah ketulan timah, besi atau gangsa, dicampur dengan batu-batu kecil, 50 gram hingga 300 gram setiap satu, yang diisi ke dalam sebuah keranjang bulu, atau rotan, atau dipanggil grape shot. Apabila ditembak, keranjang atau bakul akan pecah menebarkan isinya ke musuh dengan jarak liputan yang luas. Pada tahun 1500, keseluruhan Nusantara masih lagi mengeluarkan senjata api dengan kaedah isian muncung. Senjata api muatan belakang diperkenalkan pada hujung abad ke-15 melalui perdagangan dengan kerajaan Uthmaniyah dan Gujarat, yang turut menghadiahkan senjata-senjata muatan belakang seperti istinggar dan meriam kepada Sultan Melaka. Kedatangan Portugis membawa pendedahan kepada meriam putar muatan belakang Eropah seperti berco dan falconet, tetapi senjata ini tidak segera diterima secara meluas oleh pembuat-pembuat meriam Melayu. Pembuatan senjata api di Melaka bergantung pada perdagangan serantau dan antarabangsa. Walaupun beberapa bahan seperti besi, timah, dan arang kayu diperoleh secara tempatan, bahan lain seperti tembaga, belerang, dan sendawa diimport dari India, Cina, Jawa, dan Siam. Gabungan kemahiran tempatan dan pengaruh luar membolehkan Melaka membangunkan industri senjata api yang maju, menjadikannya salah satu kesultanan paling kuat dari segi ketenteraan di Asia Tenggara
sebelum kejatuhannya kepada Portugis pada tahun 1511.